Ni. Hai, kita dah live sekarang bersama kami, Kak Zana dan juga Kak Mira di Sedip-Sedip Hari. Masak apa tu? Sudah, masak apa tu? Hello, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita. Berapa hari kita jumpa, sangat rindu dengan Chual. Chual. So, hari ni spesial kita. Hari ni apa dia, Kak Zana? Hari ni kita nak masak apa? Kita nampak tu nak. Mana si Miminya? Kita ada Yimi. Kalau kita pergi ke mana? Ke Pasar Raya Pasar Raya kita selalu beli ni. Kita Yimi special. Okay, siapa yang live now? Kak Mira nak share resepi paling simple. Ini cara Kak Mira buat Yimi sizzling. Siapa rasa yang teringin nak buat Yimi sizzling bersama keluarga, balik kampung ramai-ramai teringin nak makan sizzling ni kan. Kalau 10 orang bawa pergi kedai RM45 kan, RM50 kadang. Kalau tambah telur dah RM6. RM6 kali 10, RM60. Boleh buat banyak-banyak satu kuali. Tu kalau 10 orang, kalau adik-beradik anak berenik-renik tu dekat 20-30 orang. So boleh buat sendiri kalau tahu cara dia. Sebab sangat senang. Nanti kami akan tunjuk. So kita tunggu dulu, korang boleh invite lagi ramai-ramai lagi. Share dulu. Sementara Kak Mira prepare. Kak Mira lupa, kita tanya dulu ke customer. Kak Zana nanti customer Kak Mira hari ni untuk makan. Customer apa dia? Biasa ke nak telur? Saya nak telur. Kita kena cari satu biji telur. Telur kampung. Sekejap Kak Mira pergi cari dekat reban-reban ayam kau ada telur. Kau pagi tadi ayam duk menetas telur kan. Mari kita tengok sekejap. So korang share dulu sebab simple sangat Kak Mira punya sizzling Yimi ni. Kita akan buat kuah dulu dan kita akan buat dia punya Yimi sekali. Yimi kita tak buat, mi kita beli je yang dah ready made ni, macam ni sahaja. Yang penting halal jakim. Mi dia sangat, ni dia agak rapuh, so dia cepat pecah. Tapi tak apa sebenarnya, dia okey je. Wangi bau dia sangat wangi. Lemak dia harum sangat. So kejap lagi kita akan tunjuklah apa bahan-bahan dia. Simple je. Ni yang kat depan Kak Mira ni sikit je barang dia. Tak banyak mana pun. Kena ni kau pecahkan je So sementara tu Kak Mira minta you all untuk share lagi supaya ramai lagi boleh join kita hari ni. Share dulu. Dah ramai nanti baru Kak Mira akan mula. Boleh ke you all? Boleh. Amboi ada nak sepinggan. Boleh. Nak sepinggan Noted. Ni telur kampung hari ni guna telur ayam kampung. Siapa ada datang depan Kak Mira ni, boleh Kak Mira bagi telur ayam kampung ni. Sizzling Yimi telur ayam kampung. Kalau tak telur ayam kampung guna ayam bandar pun okey. So suara Kak Mira okey ke you guys? Suara okey ke? Boleh komen kalau suara okey. Komen okey. Komen kat Kak Mira okey. Please okey and give some love gitu. So sementara tu Kak Mira ready ni, rasa macam dah ready. Tapi you all dah ready ke? Nak masak dengan kita? Sudah. Kamaria. Assalamualaikum akak Ome. Waalaikumsalam. Ome pula gitu. Kita ambil pisau satu. So kalau you all sudah ready, Kak Mira pun dah ready. So dah ready ke belum? Dah ready ke belum? Dah ready ke ready? Okey, silap. Ready ke ready? Kalau korang ready, komen ready. Tak ada pilihan, kena ready. Komen ready. Sebab apa Kak Mira nak bagi resepi yang sangat mudah ni. Dia bila resepi mudah, dia cepat je habis. Habis apa? Habis makan. So Kak Zana pun ready? Yep. Kita ready. Kita boleh mula. Kita boleh mula. Ya, kita kira dari sekarang. Okay. So kalau dah ready, Kak Zana pun boleh dekatkan sikit kamera. Kita tunjuk sikit bahan-bahan kita.
Okey, bahan kita ada 2. Yang pertama untuk buat dia punya sos dia, iaitu kita buat dia punya kuah Dan yang kedua kita akan buat bila kita nak masak mi dengan kuah yang dah kita siapkan. So 2 jenis bahan dia. So untuk bahan buat kuah senang sahaja. Kita kena ada halia. Halia ni penting tak boleh tak ada. Sebab untuk buat sizzling yimi ni antara rahsia ataupun key dia punya bau sedap dia adalah bau halia. Halia dan juga bawang putih sahaja. Kak Mira guna 2 ni. Jadi Kak Mira akan cincang Sebab kalau blender Kak Mira rasa bau dia kurang lah. Dia tak berapa nak harum. Dia kena cincang. Dia kena dice lah. So lepas tu Kak Mira bubuh ni. Ni apa cili kering kita potong serong-serong. Untuk merasa kepedasan. Tapi kalau ada anak kecil tak makan pedas. Yang ni option lah. Ni tak payah bubuh pun tak apa. Yang penting kena ada black pepper. Ni 3 benda ni. Dan juga kalau nak bau dia lemak, dia ada bau stok ayam ni. Kalau kita guna ayam sahaja pun tak ada masalah. Option lah Kak Mira bubuh stok ayam 1. Dan juga ni dia. Cendawan shiitake ni. Haruman dia yang menyebabkan sizzling tu menjadi unik mi sizzling. Kuah dia sebenarnya bagi Kak Mira antara lain dia yang pertama penting dia halia dan juga cendawan shiitake ni yang menyebabkan mi sizzling tu buat kita ketagih. Perasan tak? Aroma dia sangat unik, iaitu sebenarnya adalah cendawan shiitake ni. So Kak Mira akan prepare sekejap. Yang pertama Kak Mira akan potong cendawan shiitake ni. Potong je halus-halus macam ni. Buatlah dalam. Yang ni Kak Mira pakai. Ada yang nak cendawan lebih ya. Kan cendawan tu yang sedap. Yang ni Kak Mira pakai cendawan shiitake ada satu kering. lagi bahan lah yang lupa. Apa bagi dia? tahu. Kita nak guna lauk apa? Oh ya, lauk. Inilah yang penting. Sebab apa tahu? Dah lama tak beli ayam maksudnya. Okay, so kita Kak Mira guna pakai ayam perkasam ayam by Roris Perkasam ni. Untuk rasa ayam ni, kelemahan masakan ayam ni kadang-kadang lemak dia akan menyebabkan berbau tau. Bau hamis ayam tu. So, bila kita pakai perkasam ni dia dah hilangkan bau amis tu. Dan dia dah rasa masin kat dalam tu, dia dah ada rasa bau lemak. Dah berasa lah kan. Dia dah rasa masam-masam sikit. So, sangat sedap. So Kak Mira tengah potong. Ini adalah mushroom ni. Kak Mira adalah mushroom yang yang kering. Kak Mira dah rendam rendam sekejap dalam setengah jam macam tu. Itu untuk bahan kuah. Untuk bahan bila kita dah ada kuah, kita nak masukkan mi, kita hanya perlukan ni sayur pak choy ni. Ikutlah kalau suka makan sayur banyak, buah banyak kan. Kak Mira suka yang kecil-kecil macam ni, terus buat 1 macam tu je. Dan juga kalau ini option dan juga telur sebiji. Dah tu kita potong lagi. So ikutlah macam cendawan macam tadi, ada orang suka makan cendawan banyak kan. Kalau tak suka sangat, macam ada setengah orang dia tak suka bau bau shiitake ni terlalu kuat. So kalau tak suka shiitake terlalu kuat, boleh mix dengan button mushroom. Cendawan butang. Yang dalam tin tu ke? Dalam tin boleh, yang fresh pun boleh. Tak kisahlah. Sebab yang tu dia punya aroma dia tak kuat macam shiitake ni. Shiitake ni dia punya aroma dia agak kuat lah. Ada setengah orang dia tak minat sangat. Tapi kalau nak buat sizzling, dia punya kuah tu kalau boleh adalah sedikit cendawan shiitake ni supaya dia ada aroma lain. Yes. Ataupun sebab dia macam lebih kurang macam makanan Cina kan? Chinese. So Chinese ni sebenarnya shiitake ni dia ada bau-bau minyak bijan sikit. Perasan tak? So option lain kalau tak nak pakai cendawan shiitake, boleh bubuh sedikit minyak bijan. Itu Kak Mira punya pandangan lah. Sedikit saja. Kalau kata tak nak pakai cendawan shiitake nak pakai cendawan butang ni, dia tak ada bau yang sama macam shiitake ni. Nak cendawan lebih kan? Tu Kak Mira pun cendawan lebih. Memang Kak Mira cendawan lebih. Semua boleh. Kalau boleh semua nak lebih. Itulah berat badan pun berlebihan. Tapi jangan risau. Aku yang makan, aku yang panas. Jangan diorang takut pula nak buat. Tak adalah. Cendawan okey, tak ada masalah. Siapa yang join kami, bagilah love sikit. Bagi kami semangat. Semangat nak bagi makan pula dah bagi. Bagi masakan. Halia ni chop saja. Kalau blender bau dia lain. Kita kena masak lama lah pula nak bagi hilang bau tu. Dia lain sikit kalau kita chop dengan kita blend. Bagus. Yang halia ni kita bagus amalkan untuk hilangkan
angin dalam badan. Buat Apa lagi? air pun sedap. Buat air. Kalau Kak Mira suka, kalau teh tarik tu Kak Mira akan letak halia ketuk. Teh tarik halia ketuk memang sedap sangat-sangat. You all boleh try. Cuma ketuk sahaja halia. Lepas tu kita bancuh sekali dengan teh dan susu. Sangat sedap. Halia ketuk. Dia berbeza. Ada je kat luar sana yang jual teh tarik yang sachet. Ready. Teh tarik bersama halia. Tapi rasa dia tetap lain. Kak Mira suka lagi buat yang original. Lagi mudah sebenarnya. Tak Ya, susah cuma pun. ketuk sahaja halia. Lepas tu kita bancuh dengan teh susu. Jadilah teh tarik halia ketuk. Kadang kalau Kak Mira tengah apa, macam kadang-kadang kita salah makan ke apa ke kan, perut rasa sebu dan sebagainya, pening kepala kan, suka halia tu cuma perlu ketuk, bubuh. Kalau suka nak bubuh serai, boleh bubuh serai sikit, lepas tu letak dekat air panas ataupun air suam, bubuh sedikit madu. Dia memang sangat, kata apa, membantulah melegakan rasa loya dan kembung perut. Macam tu. Itu Kak Mira punya, kita punya kebiasaan lah. Kita makan kan. Kak Mira suka macam teh serai ke. Sedap kan kat sana kan? Nak bagi hilangkan kita punya angin-angin dalam kadang-kadang badan. kita salah makan ke apa ke, lambat makan ke kan. Ni korang dah makan tengah hari ke? Jangan lambat-lambat sangat tau. Ni khas untuk mereka yang tak nak makan nasi. So kita buatlah Yimi. Sedap ni Yimi ni. Kadang memang Terima kasih bagi love. Terima kasih bagi love. Kak Mira tengah chop dia punya apa, halia, chop garlic dalam 5 clove lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Kak Mira suka garlic, bawang putih dengan halia ni memang sedap. Kak Mira suka. Dua bahan ni je Kak Mira pakai untuk Kak Mira punya sizzling ni. Maksudnya untuk bahan ni apa, bawang ni. Bawang besar, bawang merah Kak Mira tak pakai sebab nanti dia akan menghilangkan bau aroma halia tu. Masak ni option. Kalau kita rasa kena dengan selera kita, boleh bubuh. Semua bahan chop sahaja ya. Ataupun kalau susah, tak pandai ataupun takut untuk chop, ada seorang dia takut pakai pisau boleh juga pakai lesung batu. Siapa yang baru masuk, kita ni nak masak Yimi sizzling. Ya, betul. Khas untuk penggemar-penggemar mi. Dan sizzling. Mi sizzling. You all boleh buat dah kat rumah ni. Ni kita tengah nak buat dia punya kuah dulu. Kuah dia ni Kak Mira chopkan halia dan juga bawang putih sahaja. Kalau you all ada mesin yang dia memang untuk chopper. Ada setengah orang dia ada chopper ya. Kalau ada chopper boleh pakai chopper, lagi senang. Dia lebih lagi sedap lah, haruman dia lebih aromatik kan? Aromatik beraroma. Dia lebih beraroma. Okey, kita bubuh ni. Tadi lupa nak bubuh ni. Sekejap So you all, ada ke yang biasa buat sizzling ni? Kak Mira kalau kami ni kalau dah kumpul, biasanya masak memang masing-masing sebab masak homemade lah. Dan lagi bila dah PKP ni kan, nak keluar ramai-ramai pun macam dia tak naik lagi lah gas dia. Sebab baru lagi. Okey. So chop sahaja. Dia sangat berbeza. Kalau you all perasan bawang ni kalau kita chop ataupun hiris dengan bawang yang kita blender, bila kita tumis dia akan menimbulkan rasa yang berbeza. Padahal basic dia sama je. Chop sahaja ya. Alright. Okey, dan juga untuk kuah untuk sos dia, Kak Mira akan tambahkan sos tiram. Nampak ke kat sana? Sos tiram. Nampak. Dan juga kicap. Hai Cerma Bistari. Kak Mira pakai dua jenis kicap Satu kicap muda sebab kicap muda ni dia pekat. Dan satu lagi Kak Mira pakai kicap jalin. So panaskan kuali. Kalau tak ada apa, kicap-kicap tersebut boleh je pakai. Mana-mana kicap je apa yang kat dalam rumah. So kita bubuh
minyak untuk menumis. So Kak Mira akan masukkan dulu ni pekasam Hai Mr. Pekasam, dapur baru ya? Rahsia. Hai Kak Lin, hello Amma, hello. Hello back. Hai Nasmaliza, hai Aimi, lama tak nampak. Biasa makan je, tak biasa buat. Season Yimi memang favourite. Okay, jom kali ni kita buat. Tengok dan buat ni kat rumah. Sebab kita boleh ikut kita punya kesesuaian tekak kalau kita buat sendiri ni. Ataupun kadang-kadang kat sana dia kan dah siap dengan cili. Kalau kita ada anak kecil, biar anak kecil tak makan pedas, kadang-kadang orang susah nak makan tu kan. Kita boleh orang kata apa, ataupun kita jenis yang makan pedas, kita boleh orang kata ikut kita rasa kita lah kan. Okey, kalau dapat tengok kat sini, saja Kak Mira nak bubuh terus sebab Kak Mira nak menampakkan kat you all. So bubuh sikit lagi minyak. Kita masak dulu kita punya pekasam. Kita saute sikit pekasam kita supaya naikkan aroma bau dia ya. Aroma bau ayam pekasam dan juga aroma dia punya apa nama panggil ni? Beras dia ni. So, kalau perasan, kita punya pekasam come with dia punya big chunk Dia punya potongan dia agak besar jadi boleh potong sendiri. Okey, dia potong je macam ni. Gitu. Senang, kita dah tak payah nak sampai. Kalau kita letak dekat papan pelandas macam ni, dia kadang-kadang dia punya beras melekat-lekat dekat papan pelandas, dah sayang beras tu kan. Macam ni Kak Mira terus masuk dalam kuali, potong dalam kuali macam ni tu je. Guna gunting saja. Pastikan dia bau naik sikit, dah bau naik. Going kauyung. Bau tak Kak Zana? Kak Mira punya benchmark dah Kak Zana. Kak Zana kata dah bau baru Kak Mira masukkan. Dah bau masyam-masyam. Bau dia savory kan? Dah bau savory tu, bubuh sikit lagi minyak. Okey, betul kat dalam kuali. Nampak ke dalam kuali? Okey, bubuh sikit minyak. Okey, nampak tak minyak yang kat situ tu? Untuk function minyak tu, Kak Mira nak tumis. Kita buah ke tepi aja. Kita nak tumis kita punya. Apa tu? Halia ke? Ya, halia dan juga bawang putih yang kita chop tadi. Tadi berapa halia dan juga bawang putih dalam 6 clove, 6 ke 7 clove ikut besar bawang putih tu. Lepas tu halia lebih kurang dalam 3 inci lah macam tu. Sebab untuk buat apa panggil ni, sizzling ni, untuk dapatkan kuah dia yang very aromatik, dia punya key point dia ialah halia. Ya. Pastikan halia tu ada. Kalau tak ada halia tak jadilah bau. Sedapnya bau bawang putih. Ni bau bawang putih dan juga halia. Gabungan dia lepas tu masuk pula dengan pekasam. Macam ni pun dah boleh makan nasi dah ni. Tak jadi buat ini. Jadi buat yimi. Oh sayang, ganas benar. Okey, kita saute sikit bagi betul-betul bau naik ya. Ikutlah, kalau nak kecil lagi boleh je kecilkan lagi. Ikut kita punya selera nak tekak. Nanti berapa orang pula yang boleh makan kan, kita kecilkan sikit. Okey dah cukup. Nampak sini? Nampak? Goreng sebentar. Alright, lepas tu dah kering sikit macam ni. Kita bubuh lah kita punya, apa dipanggil? Sos tiram. Bubuh dalam 3 sudu macam tu. Ya, sambil-sambil Kak Zana nak type resepi. Bawang putih tadi kita bawa 6. 6 ulas ya. Lepas tu bubuh ni cili ni. Cili kering In sedikit. Lepas tu bubuh kita punya kicap. Okey, lepas tu bubuh cendawan.
Lepas tu kita siramkan air. Bubuh air. Alright. Cendawan citake tadi berapa? Lebih kurang dalam ikut dia ikut selera orang. Tapi kalau boleh 5 butang ataupun 6 butang macam tu. Kalau kita beli kat luar, makan yimi kat luar, cendawan shiitake tu sikit je. So, kalau kita beli yang kering tu, banyak, kembang jadi banyak kan bila kembang. Berapa? 5 tadi? 5-6 macam tu lah. Ikut. Ada tadi ada kata nak lebih cendawan ke? Kak Mira buat ni yang jenis, kau jenis cendawan lebih ya. Okay, jangan lupa masukkan ni. Apa panggil What ni? is that? Lada hitam. Lada hitam dalam 2 sudu ya. Okay. Kita biarkan dia mendidih sikit. Ramai ke yang nak makan lah? Dah ramai kan? So kat ni bubuh air sikit lagi ya. Seorang tadi dah order. Pasal kat rumah confirm 3 ke 4 orang. Okey, siapa yang tak menggunakan perkasam, siapa yang masak benda ni tak menggunakan perkasam, perlukan tepung jagung perlukan untuk bantuan likatkan air tepung jagung. Tapi kalau kita dah gunakan perkasam, beras ni dia akan melikat nanti. So Kak Mira tak buat tepung jagung. Kak Mira akan tunggu dia punya beras kembang dan juga dia akan melikatkan kuah daripada ayam perkasam tadi tu. Kita akan tunggu dia menggelegak lah. Masa goreng tadi dah bubuh ya? Apa dia? Dia punya apa nama, perkasam beras. Ya, beras semua sekali. perkasam. Sebab beras tu Kak Mira suka tumis sikit supaya bau dia lebih beraromatik. Aromatik. Aroma dia naik. So kita akan tunggu dia menggelegak lah. Ni seketul lagi tak teriris. Okay, dia biarkan dulu. Hai Nasma Liza, nak pi makan boleh ke? Boleh. Mai lah Liza oi. Dah lama kita tak makan sama-sama. Cewa cakap utara pula dah. Itulah. Okey, ini kita ada bagi sikit resepi ya, yang spontan yang kita dah boleh dapat lah. Nanti kita akan share. Kita akan share dalam grup Telegram Masak Makan by Roris. Masak Makan by Roris. Boleh join kami punya Telegram group. Kat situ ada resepi-resepi yang kita akan share. Ni Kak Mira tak tambah garam sebab perkasam tu dah masin. So Kak Mira dah rasa tadi memang masin dia ngam. Tapi sebab kita dah bubur kicap, dia dah rasa gula dah. So kicap pun ada rasa ni. Mari kita tengok sikit balancekan rasa pedas dia ni. Rasa pedas ni dengan kita punya balancekan dengan rasa lada hitam. Ada bubur gula garam tadi. Gula. Tak gula ada. pun tak ada sebab kita ada guna Dah masin ya? kicap manis. Dah masin dah manis. Dah sedap. So kita cuma nak pastikan keluarkan jus bau shiitake ni je. Dan juga lembutkan kita punya cili kering tu je. Kau dah siap dah. Simple je kuah dia. Kalau kita tak menggunakan perkasam, kita gunakan ayam ataupun daging. Biasa orang pakai ayam kan. So kalau gunakan ayam fresh, waktu ni lah kita bubuh dia punya tepung. Bantuan tepung jagung dia. Waktu ni. Ya, waktu macam ni lah sebab dia dah nak masak dah ni. Tapi kalau gunakan ayam yang biasa, tumis lama sikit nak bagi hilang bau hamis tu. Jadi sebab perkasam kan, cepatlah ya dia masak. Ya, cepat aje. Dah sekarang kita tunggu dia punya beras dia kembang sikit. Bila beras dia kembang, dia akan melikatkan kuah kita. Tengok ni, dia nampak likat tak? Cantik kan? Likat dah ni sebenarnya. Nanti dia akan likat lagi bila dah nak makan sejuk. So tak perlu lagi dah bubur tepung
Nak bagi kembang betul-betul masak je dia punya cendawan je. Ni ayam dah masak dah ni. Ayam dah masak dah ni. So Kak Mira sekarang ni tengah tunggu dia punya cili dia kembang dan juga dia punya cendawan sahaja sekarang ni. Kuah dah sedap, dah rasa lada hitam dia. Dah rasa cendawan shiitake dia, dah ada bau halia. Rasa masin, dia ada rasa masam-masam sikit je, tak masam sangat, just nice. Lepas tu kita dah ada rasa pedas black pepper. Lada hitam ni sangat sedap Kak Mira sebenarnya suka kalau lada hitam ni, kalau buat kicap macam ni ada bau lada hitam memang sedap. Lada hitam tu sedap. Jangan pula hati kita jadi hitam cewa. Ui, dah pekat. Ni yang kita nak kan ni, tekstur yang macam ni. Nampak tak? Pekat kan? Ni tak berbuah tepung ya kawan-kawan. Kita gunakan pekasam ayam tu yang dah ada beras. Automatically bila kita masak masakan yang berkuah, dia akan likat pekat. Boleh. Sebab nampak pekat. Ramai pekat. sikit boleh makan. Sebab dia dah pekat. Rasa dia pun rich dah ni. Oh, Kak Mira lupa nak bubur ni. Stop sikit. So, kita bagi stop. Separuh sahaja ya. Sebab kita punya pekasam pun dah sedap. Ada yang perasan ni kita pakai dapur baru, sabar je lah. Biasanya kuning kan. Sebab Kak Mira rasa kurang bersemangat lah. Kak Mira suka warna merah. Nasib baiklah ada merah. Merah ni rasa membara sikit nak masak. Gitu. Dia punya semangat membara. Semangat baru. Kemerdekaan ni kita perlukan semangat yang membara. Kemerdekaan cewa engkau. So kita perlukan warna merah. Untuk memupuk nilai semangat jati diri dalam kalangan rakyat Malaysia. Ayat buku sangat. Cikgu Bahasa Melayu, kononnya. Again, Kak Mira suka rasa apa dah bila dah keluarkan jus apa? Oh my, sedapnya. Nice. Kak Mira suka pedas lada ni lebih sikit. Korang cuma perlu balancekan rasa pedas tu dia. Jangan banyak sangat kalau dah. Sebab kita dah ada kicap, so jangan bubur banyak sangat gula dengan garam lah. Macam ni kita dah bubur pekasam, so dia dah ada rasa masin. Tak perlu dah bubur garam. Best kan bubur pekasam ni, relax je. Okay, dah lah ni. So, Kak Zana. Yep, kita akan buat kita punya sizzling Okay. So macam ni nak buat sizzling ni, Kak Mira suka mi dia lembut. So Kak Mira rendam Kak Mira rendam dengan air sejuk je. Kalau ada setengah orang dia suka mi dia rangup. Yang suka mi dia rangup boleh terus masuk kat dalam pot. Kalau tak ada benda yang ni, tak ada garden ni, kalau tak ada benda ni, you all boleh pakai kuali yang lepek, yang non-stick punya kuali tu pun boleh. Letak kat sini lah, kat tepi ni. Alright, kita tepikan yang ni, kita tepikan dulu. So now, masukkan ni lah. So, nak. So Kak Mira akan buburkan dalam satu genggam satu sanggol. Ni Kak Mira rendam 2 sanggol. So ada setengah orang dia suka rangup. So option macam Kak Mira suka evenly dia lembut. So Kak Mira rendam dengan air sejuk sahaja. Sementara nak masak ya. Betul. Dah panas. Ada apa ni? Tunjukkan mi yang mana? Mi yang macam mana? Ni dia. So ni mi dia. Tu dia. Mi sanggul kakak engkau. Mi sanggul kakak hang. So bila dia dah panas macam ni, clay dia dah panas ataupun kuali kita dah panas, kita curahkan kuah yang kita dah buat tadi. Nampak tak? Very very delicate, pekat. Oh, kuahnya. Aku pun. Jadi teringin. So,
Mana aku pisau kecil. Okey, ni sayur pastikan ada letak sayur. Barulah balance kita punya satu masakan makanan kita ni. Kena bubuh sayur lebih. Okey. Lepas tu kita bubuh telur ya sebiji. Melempah. Buat sendiri semua benda melempah. Selalunya orang macam ni dah bagi dah dekat customer. Dah siap. So, kita nak... Cik, saya tak suka-suka hati aku je kata dah siap. Alah. So, kita akan kacau sikit ni, kedalamkan sikit. Kalau customer dia tak adalah kedalamkan sebab kita nak kalau boleh evenly lah kan dia punya masak ni. Tapi saya suka lagi lah kalau ada sayur lagi. Boleh tak? Boleh. Saya pun suka sayur. Cewa. Sayur Pak Syah ni sedap, dia tak pahit. Okey, nampak tak kat sini ada ayam dia? Ada ayam ya. Ayam ada. Lepas tu ada ni. Okey, kita akan sizzlekan dia sampai dia ada kerak-kerak sikit. Cuba dia sizzle bagi dia berkerak sikit. Okey. Sedapnya bau. Okey, dah siap. So, yang kuning ni, jangan bagi dia masak. Sebab nanti masa nak makan, tak tahulah you all makan macam tu kalau Kak Mira. Kak Mira akan tarik dia, gaul semua sekali. Mari kita video kan. Oh my god, sedapnya. So, korang-korang tengok kat sini. Ayam dia sangat banyak Ayam dia sangat banyak. Macam ni sepatutnya kita kenalah. Ini tadi satu paket dia? Ya, satu paket. Kalau kat kedai korang takkan nampak benda ni timbul-timbul ni. Dalam kuali lagi, tengok dalam kuali lagi banyak lagi. Kita gunakan tadi satu paket bekasam ayam daripada bekasam. Satu paket untuk satu kuali ni lah. Sangat berbaloi you all. Siapa yang rasa nakkan jana pendapatan dengan Rori's Pekasam, yang mana pekasamnya sesuai untuk dimasak dengan pelbagai jenis masakan, kita boleh pelbagaikan keunikan pekasam ini. Kita kekalkan warisan kita, warisan nenek moyang dan bonda kita, di mana bulan kemerdekaan ini sangat-sangat berbaloi untuk kita mengingati balik resepi-resepi nenek moyang kita. Walaupun hari ni kita nenek moyang Cina kita buat hari ni. Tapi tak apa, masih lagi masakan tradisional. Sebab kita di bulan merdeka ini, kita adalah negara yang berbilang kaum. So hari ni, bulan ini Kak Mira rasa macam nak masak masakan yang berbilang kaum. So siapa-siapa yang ada lagi resepi-resepi yang lebih menarik, boleh komen di bawah resepi anda dan juga cadangan resepi. Dan juga Kak Mira masih lagi ingin menyuruh kalian untuk join team kita, untuk sama-sama kita bina bisnes bersama. Bina bisnes bersama. Bina bisnes bersama Rori's Pekasam. Dengan hubungi nombor yang Rori's Pekasam dan pinkan di bawah. Sangat mudah, hanya bagi tahu nak join team. Nak join team mana? Join team Rori's Pekasam. Join team mana? Join team Rori's Pekasam. Yes, insya-Allah semoga bermanfaat untuk kalian, manfaat untuk kita bersama dengan Rori's Pekasam. Insya-Allah hari ini kita bersama anda, kita berkongsi resepi apa nama dia? Mi sizzling. Mi sizzling. Yang mana yang nak dapatkan terus daripada ejen-ejen kita pun boleh. Apa dia? Saya punya oren tu. Oren apa? Oh ni. Daripada kita punya ejen-ejen boleh PM terus pada di bawah yang dah ada ejen. Ni dapatkan. Untuk join kita punya team, boleh PM terus kepada HQ yang saya dah pinkan ni. Boleh PM kami untuk dapatkan sumber pendapatan tambahan. Ya, betul. Side income. Walaupun nampak macam simple, yang kecil-kecil inilah boleh menjana pendapatan keluarga. Yang macam-macam inilah yang boleh buat kita punya sumber pendapatan. Gitu. Okey, ini kita punya produk. Ada satu lagi kambing Kambing saya lupa nak keluarkan. Tapi kita ada tiga pekasam ayam, lembu dan juga kambing. So ini hasilnya. Bukan setakat digoreng begitu saja, malah kita boleh gunakan untuk masak macam-macam resepi, untuk mudahkan kita masakan di dapur. Lebih cepat, mudah dan juga pantas. Yang penting sedap.
Sebab masak Pekasam ni yang sepanjang pengalaman Kak Mira masak-masak di dapur Pekasam ni bersama dengan program sudut-sudut masak apa tu, Kak Mira dapati bahawa Pekasam ni sangat mudah untuk dihandle. Goreng-goreng jadi, tumis-tumis jadi, buat kuah-kuah pun jadi. Tak tahulah apa yang tak jadi. Tak jadinya bila you all tak ada Pekasam dekat rumah. So Tak jadi kerja, tak jadi masakan apa pun. On ke on? On boleh swipe up. Boleh swipe up. Boleh komen ataupun you all terus PM nombor di bawah. PM number. Yes, PM sahaja, tak ada masalah. Boleh juga PM nombor di bawah ataupun jika ada stokis-stokis terdekat dengan anda, boleh dapatkan di stokis-stokis ataupun ejen-ejen yang terdekat dengan anda. Yang nak daftar ejen juga silakan dialu-alukan untuk join tim Roris Pekasam. Sekian sahaja daripada Kak Mira. Boleh try Yummy Sizzling dengan Roris Pekasam ayam. Untuk dinikmati bersama keluarga tercinta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi kami esok. Bye. Assalamualaikum.